Okey. Jadi minggu lepas kita bincang tentang dua cara untuk dilakukan tu tadi kan. Pelan-pelan. Okey. Terima kasih. Jadi tak wajib mandi kan? Kena mandi tak? Tak. Mani yang mandi. Mazi tak perlu mandi. Okay, nice. Baik, seterusnya. Kita masuk pada perbincangan Ibn Daqiqil Aid berdalil. Tapi minggu lepas bincang, ambil uduk dulu ke bersihkan dulu? Bersihkan dulu. Bersihkan dulu lebih baik. Dalam hadis cakap yang mana satu dulu? Dalam hadis beritahu ambil wuduk dulu, kemudian baru cuci. Tapi bila kita bincang di sini, dia kata wow itu bukan menunjukkan pada tertib. Sebab tu boleh ni ubah lah kan, boleh ubah. Maknanya boleh diletakkan mencuci terlebih dahulu, kemudian baru kita berwuduk dan itu adalah pendapat yang lebih baik. Okey. Seterusnya, Ibn Daqiqil Aid berdalil dengan hadis ini atas keharusan menggunakan air untuk mencuci kemaluan. Bukan batu atau benda sejenisnya. Jadi bila nak cuci tu kita guna air. Okay, dalam keadaan yang nak membersihkan kemaluan tersebut. Jangan guna batu ataupun benda-benda yang lain lah. Batu boleh digunakan kan untuk istinja? Boleh. Jadi kita jangan gunakan lah kalaupun kata boleh. Sebab kalau untuk kencing memang boleh kalau kita nak gunakan batu tu tadi. Ataupun benda-benda lain lah yang sesuai untuk digunakan bagi istinja. Cuma bagi mencuci kemaluan yang terkena ataupun yang mengeluarkan air madhi itu tadi, menggunakan air adalah sesuatu yang dianjurkan untuk digunakan. Kerana zahirnya itulah yang dimaksud dengan kata mencuci. Jadi kalau kita cuci biasanya kita guna air. Bunyi apa lagi? Testing? Oh, masih lagi testing ke? Okay, kalau kita mencuci kita mesti guna air. Itu perkara yang zahirnya lah yang kita faham. Bismillah. Dan tidak ada cara selain harus melakukan sesuatu yang sudah dimaksudkan, iaitu sudah ditentukan tersebut. Itulah pendapat yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Sementara dalam beberapa kitabnya yang lain, dia membolehkan hal itu tanpa menggunakan air. Tapi Imam An-Nawawi juga ada memberikan pendapat yang kata kalau nak gunakan selain air pun boleh, ada pendapat. Cuma tidak dimasukkan dalam kitab Syarah Muslim. Alasannya hukum air madhi sama dengan hukum air kencing. Jadi kalau air kencing tu boleh kita gunakan batu untuk dibersihkan, bermakna untuk air madhi boleh juga. Sebab hukumnya sama tadi kan. Baik, dan juga perintah mencuci air madhi itu dimaknai dengan sebagai anjuran atau sesuatu yang lazimnya biasa harus dilakukan. Itulah pendapat yang dikenal dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi cuci air mazi itu kan dengan air ini adalah sesuatu yang dianjurkan dan biasalah yang dilakukan oleh ramai orang. Dan ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Baik, sebahagian ulama mazhab Maliki dan Hanafi berdalil dengan hadis ini atas wajibnya mencuci seluruh organ kemaluan. Fahamnya macam mana Kak Som? Dah angguk-angguk tu. Seluruh tu maksudnya? Macam mana? Keseluruhannya. Outside, inside. Okay. Nak inside tu macam mana?
Cuci semua, cuci semua. Cuci semua keseluruhan organ. Jadi ini pendapat mazhab Maliki dengan Hanafi. Okey, dia kata mereka gunakan hadis ini untuk mengharuskan pencucian yang keseluruhannya pada organ kemaluan. Jadi hal ini dia kata dalam rangka mengamalkan hakikat perintah tersebut. Akan tetapi jumhur ulama lebih memperhatikan sisi maknanya. Kerana penyebab wajibnya mencuci kemaluan adalah keluarnya sesuatu, iaitu mani atau madhi. Maka tempat yang tidak terkena sesuatu itu tidak wajib dicuci. Maknanya tempat yang kena sahaja. Jadi kalau lihat pada pendapat jumhur ulama, yang sepatutnya dicuci itulah tempat yang terkena air madhi sahaja, bukan keseluruhan organ itu. Tapi kalau berpegang kepada pendapat atau mazhab Maliki dan Hanafi, bagi mereka wajib untuk cuci keseluruhannya. Kena tak kena, kena cuci. Okay, itu pendapat mazhab Maliki dan Hanafi. Jadi tempat yang tidak terkena sesuatu itu tidak wajib dicuci. Pernyataan ini dikuatkan lagi oleh lafaz yang terdapat dalam riwayat Al-Ismaili. Faqala tawadda waghsilhu. Nabi SAW berkata, berwuduklah dan cucilah ia. Ia tu balik pada air madhi, bukan balik pada kemaluan. Okay, sebab tu tadi di kalangan para ulama jumhurnya mengatakan bahawa yang dicuci itu ialah air madhinya, bukan kemaluannya. Jadi kalau kita basuh kemaluan tu yang mana tempat terkena air madhi sahaja. Kalau tak cuci keseluruhannya pun tak ada masalah. Okay, baik. Jadi dia kata beliau SAW mengembalikan dhamir ha. Ha tu kan waghsilhu tu, kata ganti orang ketiga kepada kata madhi. Kita ada perkataan hu ni kan kat belakang ni kan tadi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Faqala tawadda waghsilhu. Berwuduklah, kemudian basuhlah ia. Jadi ada ia kat belakang ini, waghsilhu. Kenapa ada pendapat jumhur yang kata waghsil hanya basuh air mani saja? Kerana mereka berpendapat hu di sini balik pada air mani. Bukan air mazi, air mazi, bukan kemaluan. Tapi kalau ikut kepada pendapat Hanafi dengan Maliki, H Hanafi M Maliki. Kalau ikut kepada pendapat Hanafi dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, mereka kata kena cuci seluruh. Kena atau tak kena? Kalau Imam Syafi'i yang ni kalau Imam Syafi'i ambil yang cuci air mazi sahaja. Apa dia? Period? Pilih? Bidet. Okey, kenapa dengan bidet? Betul-betul. Mana tempat yang terkena air mazi tu saja kita bersihkan. Kalau tak terkena tu, kalau tak bersihkan tak ada masalah. Okey, tempat yang terkena sahaja. Tak kira lah nak guna spray ke, nak guna apa ke, yang penting tempat yang terkena air mazi itu dapat dibersihkan dengan baik. Supaya hilanglah kenajisan yang terkena pada tempat tersebut. Okey, baik. Hadis tadi semakna dengan hadis ini bahawasanya beliau SAW bersabda, man massa zakarahu falyatawadda. Okey, itu tak apalah, tinggalkan. Lihat pada
perenggan yang terakhir tu kan. Kemudian selanjutnya, saya nak masuk situ. Selanjutnya dalam hal ini, orang-orang yang mewajibkan mencuci seluruh bahagian kemaluan berselisih pendapat apakah hal itu termasuk perkara yang logik ataukah murni ibadah. Apabila ia murni perkara ibadah, maka wajib meniatkannya. Jadi ada juga pendapat di sini, persoalan yang dikeluarkan oleh pendapat mereka yang mewajibkan mencuci seluruh bahagian kemaluan. Mereka kata adakah ini termasuk sesuatu yang logik ataupun memang ia sesuatu yang dibuat kerana ibadah. Jadi kalau cuci kemaluan keseluruhannya, kita faham dia logik ke ataupun macam mana? Itu ikut logik ataupun itu adalah sesuatu yang dibuat kerana ibadah? Dua-dua. Jadi kita nak ambil dua-dua sekarang. Cik, dua-dua boleh. Logiknya mesti bersih. Kalau ibadah, untuk buat ibadah. Kalau ibadah, wajib meniatkannya. Kalau logik, tak wajib niat tau. Logik cuci je. Kalau ibadah, wajib niat. Kalau dua-dua, tadi nak gabung dua-dua macam mana? Oh, gabungkan sekali. Masya Allah. Okey, boleh. Actually tak ada masalah sangat pun. Saja je tu. Wah, penat je aku cakap. Wah, penat je aku explain. Rupanya tak ada apa-apa sangat. Betul lah, tak ada apa masalah pun. Yelah, betul lah, kalau cuci memang logiknya nak bersih. Kan? Kenapa kita bersihkan? Sebab kita nak beramal ibadah. Itulah maksudnya gitu. Actually tak ada apa pun yang perlu ni. Biasalah, diorang ni suka timbulkan spekulasi. Saja nak peningkan umat yang baca kitab. Okey, tak tertinggalkan ke saya, tak ada masalah kat situ. Yang penting ialah kalau dia bentuk ibadah, kita wajib meniatkan. Biasalah kalau kita ambil wuduk, kita niat. Gitulah kan, keadaan-keadaan yang sedemikian. Okey, Imam At-Tahawi mengatakan perintah untuk mencuci kemaluan bukanlah disebabkan kewajipan mencuci seluruhnya. Namun fungsinya adalah agar kemaluan menjadi mengecil sehingga keluarnya madhi pun terhenti. Isunya apa sebenarnya dalam hadis ini, ingat tak? No, isunya apa dalam hadis ini? Asal kita bincang isunya apa? Ali kan? Ali tanya, kenapa Ali tanya dengan Nabi? Biasa keluar banyak. Dia mengeluarkan air madhi yang banyak. Jadi sekarang ini Nabi suruh cuci. Kenapa Nabi suruh cuci? Jadi Imam At-Tahawi dia kata logiknya ialah supaya terhenti air mazi itu, dan dia memberikan satu lagi analogi. Dia kata seperti halnya pada puting susu haiwan, apabila dicuci dengan air dingin, susunya menjadi berserakan di sekitar bahagian dalam puting susu itu sehingga tidak keluar lagi. Jadi bagi pendapat Imam At-Tahawi ini, bila Nabi suruh cuci bermakna akan terhentilah air madhi yang banyak keluar tu tadi. Okay, sehingga dapat dibersihkan dengan sempurna. Baik, hadis ini juga dijadikan dalil atas najisnya madhi. Tadi saya dah tanya, okay, madhi ini hukumnya najis ataupun suci? Jawapannya tadi, najis. Baik, jadi ini dalilnya. Okay? Sebab tu Nabi suruh berwuduk. Kalau dia tak najis, tak wuduk tak ada masalah. Maknanya dia boleh terus solat.
nak baca Quran ke apa-apa kan, buat apa-apa amal ibadah yang tak memerlukan kepada wuduk itu boleh terus dibuat. Tak perlu kita ambil wuduk. Tapi dalam hadis ini Nabi suruh dia ambil wuduk, kita faham bahawa air madhi itu ialah air yang najis yang tadi awalnya perlu dibersihkan, kemudian perlu kita ambil wuduk untuk beramal ibadah. Baik, Ibn Aqil Al-Hambali menyebutkan sebuah riwayat tentang sucinya madhi. Tiba pula datang pendapat. Dia pula kata suci. Okey, ada pendapat pula tiba-tiba kata suci. Jadi ini disimpulkan dari perkataan sebahagian ulama yang berkata sesungguhnya madhi berasal dari unsur-unsur mani. Jadi dia sebutkan begitu sebab ada pendapat ulama yang kata air madhi ini dia ada unsur air mani. Jadi kalau kita faham air mani itu kan dia najis. Sebab tu pendapat ulama tu kata kalaulah ada unsur air mani bermakna madhi itu juga adalah najis. Sama dengan air mani. Okey? Ya? Air mani suci. Kenapa? Saya cakap apa? Saya cakap air mani najis Oh sorry. Air sorry. Sesungguhnya masih berasal dari unsur-unsur mani. Jadi tadi dia kata suci kan? Saya tengah cakap pasal suci. Sorry. Air mani itu suci. Jadi bila dia kata ada unsur air mani, sebab tu dia kata air mazi tu jadi air yang suci. Okay, itu baru betul. Terima kasih betulkan saya punya ni. Silap cakap. Terbalik saya punya cakap tadi. Okey, namun kesimpulan ini disanggah kerana apa? Jika madhi sama dengan air mani, tentu wajib pula mandi. Kalau air madhi ni sama dengan air mani dia tak perlu ambil wuduk, tapi dia perlu mandi. Okey, kalau kita samakan air madhi sama dengan air mani, bermakna air madhi yang keluar, bila keluar kita wajib mandi. Tapi sekarang kita bincang daripada awal, bila keluar madhi wajib mandi tak? Tak. Yang wajib mandi bila keluar mani. So dekat sini kita nampak gini kau. Kalau air mani tu sama, kalau air mazi tu sama dengan air mani, Nabi pasti akan suruh mandi. Tapi arahan dan perintah Nabi cuma dua saja. Bila keluar air mazi, cuci, ambil wuduk. Mandi tak ada. Jadi pendapat yang kata air mazi itu suci adalah pendapat yang kita tolak. Kerana ianya bertentangan dengan hadis Nabi SAW itu tadi. Okey, baik. Di samping itu, hadis ini juga menjadi dalil wajibnya wuduk atas orang yang menderita keluar madhi secara berterusan. Macam mana tu? Macam mana Cik Ana? Cik Ana baca banyak kali. Macam mana? Wajib mandi bagi orang yang air mazinya keluar secara berterusan. Maksudnya macam mana? Okay, saya tanya, air mazi ni keluar bila? Jadi ada tak potensi nak keluar secara berterusan tu? Tak ada kan? Bila teringat baru keluar kan? Bila rasa tentang nak jimat baru keluar kan? Takkanlah kita every time ada rasa nak jimat tolong. Mungkin orang tolong. Aku lah macam keturun kan? Macam pelik kan? Betul, pelik tak? Takkanlah kita berterusan nak rasa jimat. Takkan berterusan fikir tentang hal nak jimat tu kan? Sebab air madhi ini keluar, kena ingat ia keluar bila kita teringat tentang jima', bila kita dah ada rasa kan nak berjima', naik nafsu tu, baru air mazi keluar. Kalau tak, dia tak keluar. Ada gitu. Air mazi sifatnya sedemikian. Jadi kalau tadi dia kata, ada di kalangan para ulama yang menjadikan bahawa ini adalah dalil wajib untuk ambil wuduk atas orang yang menderita keluar madhi secara terus-menerus. Hal ini berdasarkan perintah berwuduk tersebut kerana hadisnya disebutkan dalam bentuk sirah mubalaghah yang mengindikasikan seringnya keluar madhi. Namun,
Ibn Daqiqil Aid menyanggahnya. Dia menyatakan bahawa seringnya keluar mazi di sini disebabkan besarnya syahwat yang disesuaikan dengan kondisi tubuh yang sihat. Jadi kalau orang yang selalu dia keluar air mazi ni bermakna syahwat dia. Kita tak kata tentang orang yang sakit. Kerana kalau kita guna perkataan menderita, menderita ni biasanya kita gunakan untuk orang yang sakit. Menderita penyakit itu, menderita penyakit ini. Tapi kalau berkaitan dengan madhi ni, takkan kita nak kata dia sakit. Kerana itu adalah perkara yang normal keluar ketika seseorang yang sudah naik syahwatnya, yang memang dah bersedia untuk bersetubuh. So dalam keadaan sedemikian, kita tak kata dia sakit, itu normal. Keadaan yang memang sepatutnya ada pada orang yang memang sihat. Jadi Ibn Daqiqil Aid dia kata, ini berbeza dengan kondisi penderita keluar madhi yang terus menerus, yang penyebabnya adalah penyakit pada tubuh. Jadi kalaulah orang itu dia keluar terus menerus, kita tak kata tu air madhi. Itu mungkin penyakit lah yang ada pada diri dia, yang menyebabkan hukum tentang perlu berwuduk itu tidak ada pada diri dia. Sebab different, benda yang berbeza dengan mazi yang keluar kerana syahwat dan juga air yang keluar secara terus menerus yang ada pada diri seseorang. Sebab satu sihat, satu sakit. Jadi air mazi ialah keluar kerana kesihatan, kerana normal yang ada pada diri seseorang. Okey. Baik, mungkin dapat dikatakan syariat memerintahkan agar berwuduk dan tidak memerincikannya. Ini menunjukkan bahawa hukumnya masih bersifat umum. Tetapi kalaupun kita nak kata tadi, orang tu mungkin dia sakit kerana dia tentang air mazinya yang selalu keluar. Okeylah, kalau dia nak berwuduk, kita ambil ia sebagai hukum yang umum untuk semua orang yang keluar air mazi. Bukan sebab sakit ataupun sebab sihat. Okey, boleh? Tentang ni, ada apa-apa soalan? Sebelum pindah pada yang berikutnya. Macam mana? Semua okey? Nak tanya soalan? Ya, sila. Keputihan najis. Okey, keputihan najis. Kena bersihkan dan kena ambil wuduk. Jadi kalau dia keluar secara terus-menerus, para ulama bincangkan wanita yang memang dia sentiasa keluar keputihan kan, itu kita anggap dia sebagai wanita yang dalam keadaan istihadah. Sama. Yes, bila nak solat kena ambil wuduk, tukar pad. Sebab kalau kita keluar keputihan ni kena pakai panty liner kan. So bila kita nak ambil wuduk tu, sebelum ambil wuduk kena bersihkan sebab dia najis kan, bersihkan, kemudian tukar pad, barulah kita ambil wuduk. Dan ada juga kata bahawa wuduknya hanya untuk solat tu saja. Sebab hukum ni sama dengan istihadah keadaan dia. Jadi ini susahlah kalau gitu kan. Tapi nak buat macam mana? Sebab tu penyakit. Memang keputihan ni penyakit. Cuma dia banyak ataupun tidak. Kalau dia normal, dia memang biasa-biasa sajalah. Tapi kalau yang banyak tu dia akan sentiasa keluar. Sikit-sikit keluar, sikit-sikit keluar, sikit keluar. Dia kena jumpa doktor lah, makan ubat ke apa kan. Ada ubat apa? Ubat Melayu? Akar kayu. Apa Kak Fatimah? Apa dia? Kunyit, makan kunyit. Nanti dia stop betul? Tak tahu pula. Makan kunyit. Untuk bagi dia stop. Oh, sorry cerita pasal kunyit pula. Oh, kalau seminggu sekali lah. Oh, bukan hari-hari. Kacau resepi kunyit resepi kunyit kacau kacau minum. Oh, seminggu sekali lah untuk bersihkan kita punya ni pendalaman. Cik Ana bagi resepi jamu ya. Apa ni? Sebulan 2 kali pun boleh. Apa dia? Once a week. Dia untuk kita punya ni untuk pendalaman lah, untuk penyakit-penyakit. Oh, bagus juga. Nanti saya try minum Cik Ana Tapi yang apa tu, saya ada baca jugalah pasal kunyit ni kan. Yang kan saya ada yang fibroid tu kan. Bila baca pasal kunyit tu dia boleh kecutkan kita punya ni. Boleh kecutkan fibroid lah. Ketumbuhan yang ada dekat rahim wanita.
Jadi kalau makan dia, maknanya kalau sebelum kena tu lah, kena usaha lah. Kalau dah kena nak usaha memang tak dapat lah. kalau dah kalau dah besar sampai 12 cm, nak tiba-tiba nak kecutkan memang tak payahlah. Memang tak payahlah. Itu memang nak kena buang. Kalau fibroid tu dah besar kan, tiba-tiba kita nak kecutkan, memang tak jadilah. Dia maksudnya macam kalau mungkin di tengah kecil, ada yang kecil sangat kan, itu memang dia keluar dengan kita punya darah. Darah hid dia keluar sekali. Itulah yang saya baca lah, research yang dibuat lah tentang kunyit. Apa dalam bahasa Inggeris panggil tu apa? Turmeric turmeric. Dia ada satu nama, scientificnya nama lah. Apa dia? Ada kapsul dia Oh senang sikit lah main telannya Itu senang lah telannya kan. Okey lah, boleh jugalah. Okey lah, cerita pasal kunyit. Jadi cerita pasal apa tadi? Pasal keputihan. Pasal keputihan. Saya tanya ada ubat ke tidak. Sebab tu masalah. Saya rasa mungkin pemakanan lah. Kita banyak makan fast food kan. Jadi macam banyak sangat benda-benda ni. Okey, sikit lagi sini. Mungkin dikatakan syariat merintahkan agar berwuduk dan tidak memperincikannya. Ini menunjukkan bahawa hukumnya masih bersifat umum. Dalam pada itu, hadis ini juga menjadi dalil diterimanya khabar ahad serta bolehnya bersandar dengan khabar zanni walaupun boleh didapatkan khabar qat'i. Faham tak tu? Khabar ahad macam mana? Khabar ahad tu satu orang saja yang sampaikan. Satu orang saja yang sampaikan. Tak ada orang lain. Hanya satu orang saja. Jadi khabar ahad ini bila kita nampak dia satu orang saja, dia boleh jadi khabar zanni. Khabar zanni tu maksudnya dia satu yang tak muktamad. Sesuatu yang tak muktamad. Berbeza dengan khabar qat'i. Khabar qat'i tu maksudnya confirm, ramai orang dengar. Bila ramai orang dengar, kita jadi macam confident. Betul lah berita yang dibawakan. Saya nak masuk ulum hadis Okey, khabar ahad tadi kita kata apa? Riwayat yang ada satu orang perawi. Maknanya dia tak sampai tahap mutawatir. Kalau hadis yang mutawatir ni ramai yang meriwayatkan sehingga kita kata nak ada konspirasi berlakunya pembohongan tu tak mungkin berlaku. Kerana terlampau ramai perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu kita panggil sebagai mutawatir. Jadi hadis ahad lawannya mutawatir. Mutawatir ramai orang perawi, kalau ahad ini perawinya hanya sedikit sahaja. Biasanya kita kata 1, 2, 3. Dia tak lebih daripada 3. Walaupun kita kata 3 tu dah cukup ramai, tetapi kalau untuk ilmu hadis 3 tak ramai lagi. Sebab dia tak sampai kepada bilangan mutawatir. Okay. So hadis ahad ni kita ada bagi pada 3. Okay. Jadi 3, satu tadi saya sebut apa? Aziz, gharib dengan masyhur. Saya start sini dulu lah. Okey, masyhur ni mesti 3. Biasa 3, sini 2, sini 1 perawinya. Maknanya dalam setiap tingkatan tu dia mesti ada satu perawi. Okey, tingkatan ni kita panggil sebagai tabaqat. Tabaqat tu maksudnya ada tabaqat sahabat, tabi'in, tabi'in. Biasanya hadis ni bila kita kata ada tabaqat, okay, dia akan bermula daripada Nabi, kemudian sahabat,
dan berikutnya, okay, dan seterusnya. Jadi bila seterusnya tu maknanya dia ada tabakat-tabakat yang lain lah. Okay, tabakat-tabakat yang lain. Jadi kalau kita kata hadis ini hadis yang ahad, bermakna dalam tabakat sahabat tu hanya satu orang sahabat saja yang riwayatkan. Tabi'in pun satu, tabi'in pun satu dan berikutnya satu. Jadi biasanya kalau hadis yang gitu kita panggil sebagai hadis yang gharib. Gharib tu termasuk dalam hadis ahad. Okay. Kalau dua, dekat sahabat cuma ada 2 orang lah. Macam cerita ni kan, kita nampak ada Al-Miqdad dengan siapa tadi? Ammar. Betul? Ammar. Jadi nak letak mana hadis ni? Masyhur ke gharib ke Aziz? Aziz. 2 orang. Kalau tabi'in pun 2 orang, kalau tabi'in pun 2 orang. Jadi kalau 3 kita panggil dia hadis yang masyhur. Dia macam itulah tentang hadis ahad ini. Biasanya hadis ahad ini ada di kalangan ulama ataupun pendapat lah. Saya kata pendapat lah Ada pendapat yang kata hadis ahad ni tak boleh terima. Sebab apa? Dia tak kuat. Kerana perawinya tak ramai. Okay, dia tak sama macam mutawatir. Tetapi hadis ahad ini kalau ianya sahih, perawinya juga adalah perawi yang thiqah, kita kena terima. Wajib beriman dengan hadis yang ahad. Okay, walaupun orang kata, inilah macam kabar zanni. Zanni tu maksudnya ialah yang kita tak dapat nak confirmkan tentang kesahihannya. Biasanya kalau penggunaan dalil untuk agama, kita kena guna khabar yang qata'i. Qata'i maknanya tepat. Macam Al-Quran qata'i. Tapi hadis Nabi ni ada yang zanni, ada yang qata'i. So di kalangan para ulama mereka kata hadis ahad ataupun khabar ahad ini kemungkinan boleh masuk kepada zanni. Kerana perawi yang tak ramai yang ada pada setiap tabakat. Jadi tapi kalau untuk isu ini dia kata boleh terima khabar ahad itu, tak ada masalah. Walaupun kita nampak bahawa hadis ni macam zanni. Sebab tak ramai orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Namun dia kata pendapat itu masih perlu ditinjau kembali berdasarkan penjelasan yang kami kemukakan di atas. Bahawa pernyataan tersebut diajukan dengan kehadiran Ali. Jadi bila Ali ada, kita dapat confirmkan benda tu adalah benda yang betul, bukan perkara yang dibuat-buat ataupun yang direka lah oleh perawi itu tadi. Ada soalan? Cik Nah. Nak tanya apa? Tanyalah. Sikit-sikit je berbual. Apa? Kan ada soalan ni. Okey, terus ya. Selain itu, kalaupun benar pertanyaan tersebut diajukan tidak di tengah kehadiran Ali, tetap saja dia tidak boleh dijadikan dalil atas klaim di atas. Kerana kemungkinan adanya bukti-bukti penyerta yang meliputi khabar tersebut sehingga dapat mengangkatnya dari status zanni menjadi qata'i. Demikian diutarakan oleh Al-Qadi Iyad. Jadi Al-Qadi Iyad kata apa? Kalaupun Al-Qamah ataupun Ammar dia tanya tanpa Ali yang ada di tempat tersebut, kita tetap boleh mengangkat hadis yang kononnya lah mereka kata berstatus zanni kepada status qata'i. Tak semestinya Ali ada. Sebab kalau kita nak kata hadis yang qata'i ataupun dalil yang qata'i ini, kalau perawinya perawi yang kita percaya, thiqah, adil, dah okey dah. Tak kisahlah dia 1 orang ke, 2 orang ke ataupun dia 3 orang. Yang penting dia mesti orang yang siqah, yang adil. Okay? Jadi sebab tu dia kata tak jadi masalah kalaupun Ali tidak ada di tengah-tengah soalan itu diajukan. Okey, saya nak terus masuk pada faedah atau hal-hal yang bermanfaat untuk perbincangan hadis kita di bab yang ke-13 ini. Yang pertama,
bolehnya mewakilkan orang lain untuk meminta fatwa. Jadi tadi dalam kes ini siapa yang diminta untuk bantu? Al-Miqdad dan juga Ammar. Yang Suhail tu? Suhail dia tanya sendiri. Sebab apa? Dia pun ada isu yang sama kan? Jadi dalam kes Suhail, dia tanya sendiri. Tidak diberikan orang ataupun tidak diminta orang lain mewakilkan diri dia. Jadi dalam hal ini, konteks ini kita nampak kalau kita ada apa-apa perkara yang kita nak tanyakan kepada seseorang, tak menjadi masalah kalau kita nak wakilkan orang lain untuk bertanya. Ke suka tanya sendiri macam mana? Tanya sendiri lagi bagus. Kenapa? Supaya kau tak, dia tak sani Oh, kalau tak faham boleh tanya lagi. Oh, betul juga. Nanti kan dia explain balik tak faham pula Kita pula jadi persoalan. Nanti kau tanya lagi lah. Kau tanya lagi. Dah kena tanya lagi. Cuba kau tanya lagi. Tanya lagi Tanya sendirilah. Okey, tak apa. Sebab tu tadi bolehnya. Kita lihat yang kedua. Dapat ditarik kesimpulan pula akan bolehnya seseorang utusan menyampaikan pengakuan di hadapan orang yang mengutuskannya. Faham tak maksudnya kat situ? Dia beri pengakuan macam ni. Al-Miqdad, bila dia tanya tu kan seolah-olah dia yang mengaku dia yang bermasalah. Itu maksudnya. Jadi kita tak jadi masalah kalau kita rasa kita yang bertanya ni, konon-konon kita lah yang sakit benda tu. Bukan orang lain. Tapi dia kata dibolehkan seorang utusan menyampaikan pengakuan di hadapan orang yang mengutusnya. Padahal orang tu kat depan kita. Yang suruh tanya tu kat depan kita. Kita kata sebenarnya kawan saya nak tanya, bukan gitu kan. Tapi kita pula yang mengaku, sebenarnya saya ada masalah macam ini. Saya nak tanya gini. Tapi member tu ada kat sebelah. So di sini kata tak jadi masalah lah. Mengikut kepada peristiwa yang berlaku pada Ali tu tadi kan. Ali ada kat situ. Ali pun kata, aku yang kena kau pula macam tu kan. Dia tak sedemikian. Jadi kalau kita konon-konon nak mengaku, kita ada masalah itu, walaupun kawan kita yang sebenarnya berpenyakit tu kat sebelah ni kan, boleh saja. Berdasarkan kepada dalil yang kita belajar pada minggu lepas dan hari ini. Okey, yang ketiga, hadis ini juga menjelaskan betapa dihormati dan dimuliakannya Nabi SAW oleh para sahabat. Macam mana tu? Daripada perbincangan ni apa yang difaham? Daripada poin yang ketiga tu. Mana Kak Ramna senyap je, duduk belakang senyap je. Sembunyi-sembunyi pula tu. Kak Ram, kenapa tak tengok saya? Kenapa sembunyi? Ali malu. Anak Nabi. Jadi itu bentuk penghormatan untuk Nabi SAW. Okey, boleh terima. Ada Kak Aisyah nak cakap apa Kak Aisyah? Tak ada. Ketawa pula. Kalau mereka ada keraguan, mereka akan jumpa Nabi SAW supaya dapat penjelasan yang lebih. So itu sebagai tanda penghormatan lah untuk Nabi SAW. Boleh juga maknanya menjadikan Nabi SAW sebagai tempat rujuk, tempat rujukan yang utama bila ada berlaku apa-apa isu di kalangan mereka. Jadi mereka ni taklah rasa-rasa kan macam kita rasa-rasa macam tu, agak-agak ni macam gitu. So mereka ni bila Nabi SAW menjadi tempat rujukan pertama, mereka akan terus merujuk kepada Nabi SAW. Okey, baik. Yang keempat, hadis ini juga menganjurkan kepada kita agar memperhatikan adab dalam menghindari perkara-perkara yang tidak ingin dihadapi langsung kerana biasanya seseorang malu dalam menanyakan itu.
Macam mana? Memalukan. Jadi bila dia malu, so dia tak nak nanti macam orang tahulah dia kena kan. Jadi dia suruh orang lain tolong tanya. Okey, boleh? Selain daripada itu, sekarang dia nak menghindarkan diri dia menjadi percakapan orang. Nak menghindarkan diri dia menjadi percakapan orang, maka dia tak nak benda tu direct kena pada diri dia. So dia minta bantuan orang lain supaya tanyakan untuk diri dia. So keadaan-keadaan yang begini dibolehkan lah. Maknanya kalau kita rasa kita malu, orang tahu kita ni gitu, kita ni gini, kita boleh minta bantuan daripada teman-teman. Okay, baik. Seterusnya yang kelima, hadis ini juga berisi keharusan bersikap baik terhadap keluarga isteri dan perlunya menghindari penyebutan hal-hal yang menyangkut hubungan badan dengan isteri dan sejenisnya di hadapan kerabat. Okey, berhenti situ dulu. Macam mana? Okey, dia macam ini Kalau kita ada apa-apa isu dengan suami ataupun suami ada isu dengan isteri yang bersangkutan dengan hubungan badan ini, sebaiknya jangan kita beritahulah kepada kaum kerabat, dipertanyakan di hadapan ahli keluarga. Sebab tu ahli mengambil pendekatan untuk menyembunyikan. Walaupun kita dah tahulah sekarang ni punya ahli yang tanyakan, tu tak jadi masalah. Tetapi daripada waktu kejadian itu, kita nampak bagaimana ahli ini berusaha supaya isteri dia pun tak malu. Kita jangan kata, itu masalah aku apa, habis apa kena dengan bini, tak boleh cakap gitu. Ataupun, itu masalah saya apa kena dengan suami saya. Tak boleh gitu. Sebab bila kita nikah ni kan, dia team. Dia satu kumpulan, satu, orang kata sama-sama. So bila suami dia nak cakap sesuatu yang ada kaitan dengan isteri. Kerana bila kita bersama, dia mesti ada kaitan dengan isteri kita. Takkan kita seorang-seorang nak bersama pula. Tak ada. Itu tak jadi. Jadi bimbanglah isteri tu nanti malulah pula. Kenapa cakap gitu? Kan malu nanti orang semua tahu awak gini-gini. Nanti mak saya cakap gini, adik saya cakap gini, Bira cakap gitu. Macam-macam lah kan. Isteri akan rasa. Sebab tu di sini dia kata, kalau kita ada apa-apa isu, lebih-lebih lagi berkaitan dengan hubungan badan itu, perlu jaga aib sesama. Okay, jangan terus-terus tanya, saya gini, isteri saya gini, tiba-tiba kan, isteri saya keluar air masih banyak, tiba-tiba dia cakap gitu. Yes, kena respect each other. Ini yang contoh yang Ali tunjukkan pada kita. Jangan tiba-tiba jumpa orang cerita pasal isteri saya gini, suami saya gini, ataupun saya gini, lepas tu saya dengan suami saya gini. Dia tak cantik. Lebih-lebih lagi di hadapan kaum keluarga. Nanti ia menjadi bual bicara, bual mulut, orang pun cakap gitu, cakap gini, kan tak sedap. Sebab tu di sini kita nampak bagaimana santunnya Ali ketika dia nak menyelesaikan masalah diri dia. Dia bukan tentang diri dia semata-mata, tapi juga tentang isteri. Dan air muka Nabi SAW juga nak kena jaga. Nampak? Fikirnya jauh, kan tak fikir macam aku aja. Kalau gitu tak kenalah. Sekarang masya-Allah kan kita nampak bagaimana Ali radhiyallahu an dia tunjukkan kepada kita bila apa ada isu dalam rumah tangga, lebih-lebih lagi berkaitan dengan hubungan badan, kalau kita nak ada nasihat ataupun kita nak pendapat, jangan kita main terus tanya saja. Mesti fikirkan tentang ramai orang yang ada di sekitar, terutama tentang perasaan isteri itu tadi. Okey, baik, seterusnya. Dia kata dan telah disebutkan sebelumnya dalam kitab yang sama iaitu Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini dalam kitab ilmu tentang orang yang malu lalu menyuruh orang lain untuk bertanya. Kerana sikap seperti itu memberikan dua kemaslahatan. Pertama, menjaga rasa malu dan kedua, tidak bersikap berlebih-lebihan dalam keinginan mengetahui hukum syar'i. Actually tentang hukum ini bagi saya Ali tu dia maklum juga. Cuma mungkin dia nakkan confirmation tentang boleh tak kalau sekiranya tak mandi.
Kan boleh tak kalau sekiranya ada alternatif yang lain untuk diri dia. Kita pun dah bincangkan pada minggu lepas kenapa Ali ni tanya ialah sebab bila musim sejuk kalau dia mandi pecah-pecahkan belakang dia kan kerana situasi pada waktu itu. Jadi dia tanya ni untuk confirmkan lagi. Bukan sebab kita kata dia tu tak tahu. So di sini kita ada dua kemaslahatan lah. Dalam hal-hal yang mana kita ni nak menjaga jangan terlampau terburu-buru ketika bertanya, ketika nak mendapatkan solusi di situ kan. Perlu menjaga semua kemaslahatan semua. Kita nampak pertama dia dapat menjaga aib. Menjaga rasa malu yang ada pada diri kita. Kedua ialah dalam keadaan kita nak mengetahui sesuatu tu dia mesti berpada-pada juga. Jangan sampai nak sangat tahu kita lupa tentang rasa malu, tentang maruah isteri ataupun pasangan kan. Akhirnya menyebabkan benda tu menjadi bual bicaralah orang. Isteri pun jadi trauma tau nanti. You cakap gitu depan orang malunya. Macam tu kan. Jadi kadang-kadang kita tak perasan tau benda tu. Contoh saya katakan, kalau mungkin suami kita sakit ke apa kan, kita janganlah cerita pasal suami saya sakit gini-gini, macam mana nak rawat suami saya. Dia malu suami tu kalau dengar, alamak asal kau cakap gitu depan orang. Dia semua orang tahu masalah, isu masalah macam tu kan. Ataupun isteri, isteri saya ni selalu senggugut, macam mana nak urut ke nak apa janganlah cakap gitu. Malu kan. Jadi macam isteri tu dengar, awak ni tanya macam gitu pula depan-depan orang. Orang semua tahu lah, agak-agak balik rumah gaduh tu tak? Balik rumah jadi gaduh. Tapi kalau gaduh nanti masalah pula, ni suami tak terima pula. Saya tanya untuk kebaikan awak, apa dah awak tak nak tanya? Inilah masalah rumah tangga. Dia salahkan dia. Dia fikir kebaikan dia ni. Kan dia fikir kebaikan dia ni. Kita pula fikir rasa malu kita. Cakap kita senggugut lah, orang semua tahulah. Sampai makcik urut tahu, pakcik urut pun tahulah. Kita jadi macam tu kan rasa kita kan. So ini yang cuba Ali radhiyallahu an tunjukkan. Bagaimana dalam rumah tangga itu bila ada isu tentang hal-hal dalaman ni, kita jangan main terus direct tanya. Mesti ada kesantunan, mesti jaga maruah suami isteri, maruah ahli keluarga, ia perlu diperhatikan. Jangan main terus direct main tanya kan, ikut suka hati, ikut suka perasaan kita. So ini cantiknya bagaimana dalil ini memberikan kepada kita bukan hanya tentang hukum, tetapi bagaimana nak mengatasi suatu isu dengan sangat santun. Okay, wallahu a'lam bissawab. Ada apa soalan sebelum kita bersurai? Ya. Siapa nak tanya dulu? Siapa nak tanya dulu? Betul. Yang diamanahkan bertanya pun mesti amanah. Supaya jangan cerita-cerita. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak, tapi kau jangan cakap kat orang. Kita bagi satu syarat. Tapi kau jangan cerita kat orang tau. Ni antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah je kan. Tapi kalau terlip macam mana cik? Tiba-tiba terbocor. Ni mesti kau cakap. Ni mesti salah satu ni. Kalau tak Amar, Mikdad. Kalau tak Mikdad, Amar. Tiba-tiba dia tak Suhail lah. Tiba-tiba dia masuk. Aku tanya sendiri, aku tak ada kena. Ni masalah korang orang lah. Settle sendiri dengan Ali macam tu kan. Tapi yelah, kalau dalam hal-hal yang macam ini kan, kita mesti amanah. Bila ada orang yang minta kita tolong tanyakan tadi, kita kena amanah. Sebab tu tadi kita tak hairan kenapa Al-Miqdad dia seolah-olah diri dia yang sakit. Sebab tidak mahu ada isu kat situ. Nanti orang kata, siapa tanya? Kadang-kadang ada orang kepo kan. Siapa tanya engkau? Siapa suruh engkau? Teruk orang tu. Macam tu kadang-kadang kan. So di sini kita nampak kenapa Al-Miqdad itu dia mengambil pendekatan seolah-olah dia yang menderita ataupun dia yang ada penyakit itu. Jadi tak menjadi persoalan di kalangan orang ramai. Okey. Cik Zai. Tak dengar. Sorry. Sebelum macam mana? Sorry, saya tak clear. Cik Zai buka mas boleh? Suka cakap pasal husband dia? Cerita peribadi dia?
Dia suka cerita hal-hal peribadi dia pada orang lain. Orang tak tanya tapi dia cerita. Tak sepatutnya lah, tak boleh lah. Tengok macam mana, apa niat dia tu. Kalau memang niatnya untuk mendapatkan nasihat, kita tak kata dosa. Tapi kalau memang niatnya untuk mencerita-ceritakan, memanglah dosa. Tak boleh. Sebab suami isteri ni dia ada satu perkara yang Nabi dah ingatkan pada kita. Okey? Tentang aib masing-masing ni dia kena jaga. Tak boleh cerita. Melainkan memang kita betul-betul nak menyelesaikan masalah, barulah kita boleh cerita. Kita nak dapatkan nasihat ataupun time kita counselling dan sebagainya, baru cantik untuk diceritakan. Tapi kalau memang tak ada hal, tiba-tiba dalam bas duduk-duduk cerita macam tu kan, ni tak boleh lah. Bermakna kita dah buka aib pasangan. Jadi bila kita kata buka aib ni, hukumnya balik pada hukum asal. Itu dosa. Tanpa ada kemaslahatan ataupun tanpa ada keperluan untuk dibuka. Balik berguna batu tadilah. I understand. Yelah, kita kena guna alternatif yang Nabi SAW berikan tadi lah. Guna batu. Kita kita kata gitu, maknanya pandai-pandai lah, maknanya dalam hal-hal yang membersihkan tu kan. Kalau ada tisu, pakai tisu lah. Kalau tak ada tisu, guna kertas. Guna kertas. Kalau ada peperangan ke apa, macam mana? Boleh. Boleh. Daun boleh. Tak ada, boleh. Memang kesian lah. Tapi bila kita nak balik pada alternatif yang Nabi berikan, kita boleh guna apa-apa sahaja yang boleh membersihkan. Sifatnya boleh membersihkan. Dia tak semestinya air. Kalau dalam keadaan yang tak ada air lah tadi. Okay. Jangan pula tak ada air tak nak terus bersih. Itu tak boleh lah. Kalau ada bahan-bahan yang kita yakini ini boleh membersihkan, hatta walaupun batu tadi, kita guna batu. Jangan dibiarkan benda tu melekat dekat badan kita. Itu tujuan membersihkan ialah supaya kotoran tu tak melekat pada tubuh badan kita. Jadi kalau kita guna bahan yang boleh menanggalkan kotoran itu daripada badan kita, itu sudah mencukupi. Dalam keadaan yang tidak ada air dan dimaafkan. Kalau sekiranya kita kata macam kurang bersih dan sebagainya, yang penting kita usaha untuk menanggalkan kotoran tu daripada badan. Yes, kena yakin. Kalau tak yakin susahlah, nanti alamak nak solat rasa tak sah, nak tu macam rasa kotor dan sebagainya, sepanjang hari lah. Cuma biasa gini, kalau kita dalam keadaan yang terdesak, insyaAllah yakin. Betul. Kalau kita dalam keadaan yang memang tak boleh, tak ada buat apa-apa insyaAllah. Tapi kalau dalam keadaan yang masih lagi ada air, itulah confirm dia tak yakin. Kan, kalau kita macam yakin nanti balik rumah ada air, memang confirm. Waktu tu memang tak yakin lah bersih. Tapi kalau situasi sekeliling tu memang susah nak dapat air, air pun tak ada kan, memang yang ada tu insyaAllah kita akan yakin. InsyaAllah kita akan yakin sebab situasi tu yang menyebabkan kita yakin ataupun tidak. Kalau ada air, confirm lah. Kalau kita otak mesti fikir air kan, nanti kat Geylang ada air. Gitu contohlah kan. Istinjaknya dekat Woodlands. Contoh, jauh pasal pergi Geylang, tak ada air kat Woodlands ni. Nanti pergi Geylang ada air. Itu memang tak yakin, confirm tak yakin. Kata, confirm tak yakin walaupun Geylang tu jauh daripada Woodlands. Confirm tak yakin. Nanti pergi Geylang mesti nak cebok balik. Confirm saya kata. Tapi kalau kita kata daripada satu Singapura ni memang tak ada air, insyaAllah. Yakin tu ada. Guna batu pun yakin insyaAllah bersih. Keadaannya sedemikian. Okay, so situasi tu sebenarnya yang membentuk keyakinan kita. Adakah kita yakin 100% ataupun tidak? Kalau situasi tu adalah situasi yang memang sangat terdesak, insya-Allah keyakinan tu dia akan ada dalam diri kita. Okay, wallahu a'lam bishawab.
Tak ada apa soalan lain? Nak tanya apa? Ada nak tanya? Tak ada. Semua okey? Okey ya? Okey, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.